Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Ala wahiyya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا اليوم سنقدم لكم التقديم تحت الموضوع مراجعة الدراسة الإدانة والعقوبة المتعلقة بالقيادة في حالة سكر وفقا للشريعة الإسلامية أو في اللغة الماليزية kami akan membentangkan ulasan artikel yang bertajuk Sabitan dan Hukuman berkaitan pemandu mabuk mengikut hukum syarak. Ismi Nuraima Zuraifah bintu Aziz, Rokmu Tulabah, Ahada wa Ishrun, BI Sifrun wa Ishrun wa Salasata wa Ishrun. Pertama sekali, saya akan menjelaskan pengenalan bagi artikel ini. Kerancakan kes kemalangan yang mencanak naik akibat pemanduan mabuk di Malaysia mencetuskan pelbagai desakan serta usaha daripada pelbagai pihak. Meskipun pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 telah dikuatkuasakan, namun bilangan kes tetap bertambah. Oleh itu, penulis mewujudkan artikel ini untuk menganalisis hukum syarak dan perundangan Islam dalam mengenangi isu ini. Jenis kajian yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Islam Kontemporari yang bertajuk Sabitan dan Hukuman berkaitan pemandu mabuk menurut hukum syarak. Artikel ini ditulis oleh dua orang pelajar daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Amira Adila Sabri dan Wafa Yusof. Artikel ini diterima pada 5 April 2022 dan diterbitkan pada 15 Jun 2022. Antara aspek yang disoroti penulis dalam kajian ini adalah konsep undang-undang jenayah mabuk dan minum arak, kecederaan dan bunuh, falsafah hukuman serta elemen pencegahan menerusi fiqh al-jinayat. Penulis juga membahaskan tentang undang-undang yang akan dikenakan terhadap pemandu mabuk yang semakin berleluasa sehingga membawa mudarat yang besar melibatkan berlakunya tindakan luar kawalan, nyawa yang terancam dan harta yang rosak dan musnah. Permasalahan asas melibatkan penentuan hukuman yang bersesuaian turut dibincangkan dalam artikel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Natasha binti Razali, nombor matrik 21BI0202. Seterusnya saya akan meneruskan dengan tujuan kajian. Tujuan kajian ialah penulis bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kegiatan kes kemalangan yang sering meningkat akibat pemandu yang mabuk di Malaysia ini. Dan di dalam kajian ini juga penulis menganalisis berkenaan dengan hukum syarak dan perundangan Islam dalam menangani isu tersebut. Seterusnya, ada beberapa aspek yang dimasukkan di dalam kajian ini, iaitu yang pertama, konsep mabuk dan minum arak. Yang kedua, kesalahan memandu dalam keadaan mabuk menurut pandangan fiqh jinayat. Yang ketiga, elemen pencegahan undang-undang Islam. Dan yang terakhir adalah konsep pembelaan menerusi falsafah hukuman. Seterusnya ialah konsep dan tema kajian. Konsep kajian ini membincangkan tentang mabuk dan arak dari perspektif agama Islam dan pandangan ahli fiqh. Mabuk dijelaskan sebagai perubahan fizikal dan juga mental yang berlaku kepada seseorang apabila mengambil minuman yang beralkohol atau arak yang berlebihan. Selain daripada itu, maksud mabuk ialah pemikiran terlalu kacau yang dapat menghalang fungsi akal seseorang kerana tidak dapat mengawal dengan baik. Manakala memabukkan pula bermaksud sesuatu yang diminum dan akan menyebabkan seseorang itu mabuk. Seterusnya, arak pula bermaksud jenis minuman beralkohol yang boleh merubah sifat seseorang menjadi memabukkan. Dan arak juga termasuk di dalam kategori minuman yang diharamkan menurut Islam. Dan keharaman arak ini telah disepakati oleh ahli-ahli fiqh
Pengharaman arak ini juga meliputi semua minuman yang memabukkan, bukan sahaja dari perahan anggur, malahan meliputi semua minuman yang boleh memabukkan, termasuklah perahan madu, kurma dan sebagainya. Dan terdapat satu kajian yang boleh dijadikan contoh, iaitu kajian daripada Robai Burton dan Nick Sharon, iaitu pada tahun 2018, membuktikan bahawa pengambilan alkohol ataupun arak tidak selamat untuk kesihatan, dan sejak zaman dahulu lagi Allah memerintahkan pengharaman terhadap arak. Secara keseluruhannya, konsep kajian terhadap mabuk dan arak dapat mengemukakan bahawa Islam mengharamkan meminum arak kerana ia boleh memabukkan dan memudaratkan diri seseorang dari segi kesihatan fizikal dan juga mental. Seterusnya, tema kajian yang digunakan di dalam jurnal ini ialah fiqh jinayat, kerana mabuk dan arak dikategorikan sebagai isu undang-undang jenayah, dan ia juga terkait di dalam hukum undang-undang Islam. Baiklah, seterusnya, saya Siti Nurul Izzati binti Muhammad, nombor matrik 21 BI02004. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pandangan mazhab. Yang pertama, kesalahan mabuk, iaitu memelihara akal dalam penetapan bilangan sebatan bagi hukuman ke atas peminum arak. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki mengatakan bahawa hukuman sebatan ke atas peminum arak adalah sebanyak 80 kali sebatan, kecuali bagi mazhab Syafi'i yang mengatakan hukuman ke atas peminum arak sebanyak 40 kali sebatan. Mazhab Syafi'i juga mengatakan jika berkeperluan untuk menambah hukuman sebatan oleh pemerintah, ianya boleh dilakukan sebagai ta'zir sehingga 80 kali sebatan, tapi di sisi mereka hukuman yang lebih baik ialah sebanyak 80 kali sebatan, kerana perkara tersebut datang daripada Rasulullah SAW. Perkataan minum menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Ahmad merujuk kepada minuman cecair yang memabukkan, sama ada ia berasal daripada buah-buahan sekalipun, tetapi ianya boleh memabukkan dengan kadar yang sedikit ataupun banyak. Okey, seterusnya yang kedua iaitu mabuk dan menyebabkan kemalangan. Apakah pertimbangan hukum syarak? Okey, ulama berbeza pendapat tentang hukuman yang patut dikenakan. Menurut pendapat Utsman Al-Bati, riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah, mereka ni mengatakan hukuman yang perlu dilakukan hanyalah pesalah tu dikenakan diat dan tidak perlu dikisas. Okey, walaupun ada kesalahan meminum arak kerana pandangan mereka mengatakan orang yang mabuk tidak memenuhi syarat taklif, iaitu berada di luar kesedaran. Okey, manakala mazhab Zahiri berpendapat pesalah hanya perlu dilakukan hukuman hudud. Ini kerana perbuatan mabuk itu menyerupai konsep haiwan yang tidak mempunyai akal. Seterusnya ialah kaedah atau metodologi kajian yang digunakan penulis di dalam jurnal tersebut. Di dalam jurnal tersebut, penulis menggunakan metodologi kualitatif, dan di dalam jurnal itu juga mengandungi kaedah analisis kandungan dengan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder seperti artikel, jurnal, kitab-kitab fiqh dan kontemporari untuk mengumpul data-data berkenaan statistik kes dan fakta undang-undang. Selepas itu juga di dalam jurnal ini ia membuat analisis deskriptif bagi hukum syarak dan perundangan Islam berdasarkan elemen pencegahan dan elemen pembelaan secara sistematik bagi menggambarkan bagaimana kedua-dua perkara ini dapat menghuraikan kesalahan dan hukuman yang berkesan terhadap kesalahan tersebut. Okey, baiklah, seterusnya hasil kajian. Berdasarkan daripada kajian yang kami lakukan ni, penulis ni telah menghasilkan jurnal yang menghuraikan dengan lebih mendalam tentang sabitan dan hukuman berkaitan pemandu mabuk menurut hukum syarak.
Pengkaji ini juga menjelaskan tentang kesalahan memandu dalam keadaan mabuk dengan mendatangkan pandangan daripada mazhab-mazhab serta pandangan daripada cendekiawan Islam. Pengkaji ini juga mendatangkan dalil-dalil Quran, hadis yang berkaitan yang dibawa oleh mazhab-mazhab yang dinyatakan. Pengkaji ini juga telah menjelaskan tentang konsep pembelaan menurut falsafah penghukuman dengan mendatangkan objektif, metod dan nilai pampasan yang akan diperoleh daripada tuntutan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fazirah binti Manuel. Rakam talib 21 BI0 2 Seterusnya kita masuk kepada pendapat dan cadangan. Pada pendapat kami amat bersetuju dengan isi kandungan di dalam jurnal ini. Hal ini demikian kerana penulis jurnal ini mengulas isi-isi yang menarik dan hukuman yang berkaitan pemandu mabuk mengikut hukum syarak agak kurang dititik beratkan dalam kalangan masyarakat kita sekarang. Manakala isu yang menarik dalam jurnal ini adalah satu-satunya mabuk dan menyebabkan kemalangan. Apakah pertimbangan hukum syarak? Jadi bagi merungkai persoalan di sini, penulis jurnal ini membawa satu isu yang menjadi pertikaian adalah adakah keadaan tersebut dikira sebagai suatu kecuaian tanpa sedar? Sekiranya ia merupakan satu kecuaian, maka isu ini perlu dikisas, bukan lagi menjadi perbahasan kerana secara tidak langsung akan gugur dengan sendiri. Namun, meminum arak sehingga mabuk dan memandu kenderaan secara sedar atau mengetahui risiko yang mungkin terjadi, adakah itu sudah dikira seperti seolah-olah ingin ataupun sengaja mencipta mudarat? Maka adakah hudud atau kisas atau kedua-duanya yang akan dikenakan? Oleh sebab itu, tajuk ini sangat menariklah untuk dibincangkan ataupun untuk diulas kerana penulis mengulas tajuk-tajuk ataupun isi-isi yang sangat menarik yang menjadi pengetahuan kepada masyarakat di luar sana. Selain itu, pada pendapat kami juga, ketika penulis menulis jurnal sabitan dan hukuman berkaitan pemandu mabuk menurut hukum syarak dapat mencerahkan ataupun memperbaiki cara untuk melaksanakan penyelidikan secara kualitatif dan kuantitatif adalah dengan pemilihan metodologi yang sesuai. Hal ini sangat penting kerana pengetahuan tentang hukuman syarak dapat membantu menyelidik faktor-faktor dan hukuman yang dikenakan mengikut hukum syarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syahidah binti Zainal, nombor matrik 22BI02037. Berdasarkan cadangan yang kami kaji di dalam artikel ini, di dalam artikel yang kami kaji ini tidak memberikan cadangan berkaitan tentang hukuman pemandu mabuk. Jadi kami telah mencari beberapa cadangan untuk hukuman bagi pemandu mabuk ini, iaitu pemandu mabuk yang dianggap melakukan perbuatan yang telah melanggar syarak. Cadangan hukuman bagi pemandu mabuk dalam artikel ini termasuklah beberapa hukuman, iaitu hukuman denda, hukuman cambuk dan juga hukuman penjara. Yang ini bergantung kepada keadaan kes dan juga hukuman yang berlaku di sesuatu tempat lah, atau lebih dikenali di sesuatu negara. Dan walau bagaimanapun, hukuman tertentu ini mungkin berbeza mengikut interpretasi dan pelaksanaan undang-undang syarak di setiap tempat. Selain itu, dalam hukuman syarak ini juga, pemandu mabuk ini dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan nyawa dan juga perlindungan serta
masyarakat. Dan ini juga mungkin dapat melibatkan hukuman jenayah yang boleh melibatkan tindakan disiplin dan juga masyarakat setempat. Assalamualaikum, nama saya Dia Humaira binti Muhammad Mukhairi, nombor matrik 21BI02024. Seterusnya, kita lihat pula apakah kelemahan dan kekuatan yang terdapat dalam jurnal ini. Kekuatan yang kami dapati dalam jurnal ini adalah penulis mendalami tentang isu yang dibentangkan tentang sabitan dan hukuman menurut hukum syarak. Sebelum penulis menerangkan tajuk ini dengan lebih mendalam, penulis menjelaskan dahulu kepada pembaca tentang peningkatan kes kemalangan jalan raya akibat pemandu mabuk dengan mendedahkan kadar kematian dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Di sini, pembaca dapat mengetahui banyak maklumat baru dan menyedari terhadap isu-isu semasa yang telah berlaku disebabkan kes ini. Seterusnya, kekuatan lain yang terdapat dalam jurnal ini ialah sumber-sumber rujukan yang digunakan bagi mengukuhkan lagi penyelesaian ini adalah jelas. Lebih menarik lagi, penulis mengemukakan juga beberapa dalil dari Al-Quran dan juga hadis serta pandangan-pandangan ulama tentang perbuatan ini dan hukum meminum arak. Di sini juga kita dapat lihat penulis mempunyai pengetahuan dalam bidang ilmu fiqh dari sudut ilmu jinayat yang mana beliau menyentuh tentang beberapa bab fiqh seperti maqasid syariah dan penghukuman ke atas pesalah sama ada dalam bentuk hudud, qisas ataupun takzir. Kekuatan yang ketiga, penyusunan fakta dan juga maklumat di mana satu topik yang dimasukkan dalam jurnal ini disusun dengan kemas, iaitu dimulai dengan isu-isu semasa yang berkaitan tentang kes ini, kemudian diikuti pula dengan menjelaskan konsep bagi mabuk dan juga arak, kemudian menjelaskan mengapa perbuatan boleh berlakunya darurat dan seterusnya tentang hukum dan hukuman. Manakala di bahagian akhir sekali penulis menjelaskan tentang elemen-elemen pencegahan dalam pembelaan dari sudut undang-undang. Manakala kelemahan yang terdapat dalam jurnal ini adalah istilah yang digunakan dalam penjelasannya sukar untuk difahami bagi pembaca, antaranya preliminary plan, unitarian, indemnity, dan istilah Arab pula antaranya jarama, darar dan lain-lain. Ini kerana penggunaan istilah seperti ini sebenarnya sesuai untuk warga-warga pendidik. Jadi, sekiranya pembaca tidak dapat memahami istilah-istilah seperti ini, menyebabkan pembaca akan hilang minat terhadap penulisan ini. Kemudian, kelemahan yang seterusnya terdapat juga sebahagian maklumat yang dibahaskan dalam jurnal ini tidak dibahaskan sehabis baik. Sebagai contoh yang terdapat dalam jurnal ini yang mengatakan jenayah yang membunuh atau mencederakan bersalah akan dikisos atau dikenakan diet. Jadi, kalau kita lihat perkara yang disampaikan itu, penulis ini hanya memfokuskan kepada bentuk hukuman yang dijalankan sahaja tanpa memperincikan hukuman. Jadi di sini pembaca tidak dapat mengetahui secara keseluruhan bagaimana hukuman tersebut berlaku. Kesimpulannya, kedua-dua sistem perundangan telah menyediakan suatu peruntukan dan ketetapan dari segi pensabitan termasuklah kemalangan. Namun, apabila melibatkan faktor penyebab pemandu mabuk, maka situasi ini tidak hanya berkisar mengenai isu kemalangan sahaja. Meskipun Undang-Undang Jenayah Islam tidak memperuntukkan secara jelas berkaitan kesahihan ini disebabkan situasi mod pengangkutan yang terhad ketika zaman fuqaha dahulu. Namun begitu, teori serta nilai keilmuan yang diwariskan dilihat mempunyai perkaitan dan cukup relevan untuk diaplikasikan dalam bentuk yang bersesuaian seiring dengan zaman sekarang. Kekerapan kejadian kemalangan disebabkan oleh pemandu mabuk mencetuskan persoalan kerelevanan serta keberkesanan perundangan kini. Dari aspek elemen pencegahan, Undang-Undang Islam lebih terkehadapan dan terperinci dalam menerangkan elemen pencegahan secara am dan khusus dalam perundangan asas berdasarkan ad-daruriyat al-khamsah tanpa membelakangkan nilai keadilan, pendidikan serta pembelaan. Dan tidak dinafikan, perbezaan sumber perundangan mewujudkan suatu jurang dari segi falsafah, tafsiran serta kaedah pelaksanaan yang tidak serupa. Namun begitu, menerusi aspek elemen pembelaan yang dibawakan oleh penulis dalam artikel ini pula, Undang-Undang Islam tampil berkongsi
pengalaman prinsip identiti yang sama dalam mekanisme pelaksanaan dengan perundangan sivil dan turut mengimplementasikan konsep yang mempunyai tujuan yang sama, iaitu untuk meletakkan pihak mangsa pada keadaan asalnya, yakni sama seperti sebelum suatu kesalahan itu berlaku. Penulis dalam artikel ini juga membawa aspek pembelaan dari undang-undang Islam yang menampilkan satu sisi yang unik, iaitu dengan meletakkan hukuman tidak sekadar dikenakan hukuman sahaja dan pembelaan tidak sekadar terlindung sebagai pembelaan sahaja, namun berjalan seiringan. Kajian yang dibawa oleh penulis dalam artikel ini secara tidak langsung menunjukkan undang-undang Islam tidak sekadar meletakkan fungsi pembelaan semata-mata, bahkan terdapat korelasi fungsi sebagai hukuman utama dalam qisas. Bahkan pengimplementasian pembelaan dan hukuman ini dinaungi sistem pelaksanaan undang-undang Islam yang cukup efisien, tetap dan jelas berbanding undang-undang sivil yang mempunyai sistem birokrasi tersendiri dan ketetapan yang bersifat abstrak. Meskipun secara kasar kedua-dua perundangan mempunyai sedikit jurang perbezaan, tapi tidak juga dapat dinafikan kedua-dua perundangan mempunyai potensi untuk diintegrasikan bersama demi kebaikan serta keadilan yang baik kepada mangsa maupun kepada pesalah itu sendiri. نختم بهذا القدر شكرا على استماعكم وانتباهكم ومشاركتكم